Okey, berjumpa lagi dalam resensi. Bilakah kali terakhir anda membaca sebuah buku dan agak sedikit keliru nak memastikan ini buku tentang puisi ke ataupun sebuah fiksyen, cerpen, novel yang semuanya teradun dalam sebuah jalan cerita. Kerana itu kami menghidangkan sebuah buku terbitan Moka-Moka istimewa. Tajuk pun mendebarkan. Tengok, 86. Tu 86. 86 takut 89 tadi. Penulisnya ada bersama dengan saya, Azriq. Assalamualaikum Azriq, apa khabar? Bukan orang asing dalam dunia penerbitan. Banyak buku yang sudah pun yang menang anugerah pena ITBM itu apa tajuknya? Dublin. Dublin. Ya. Okey, jadi kalau sudah memenangi anugerah sedemikian rupa, pastilah terbukti keupayaan dunia penulisannya. 86 ini. Saya nak baca sikit belakang boleh? Boleh. 86 himpunan teks yang menari di antara prosa dan puisi. 86 teks. Kenapa disebut teks? Boleh perkenalkan 86 kepada penonton? Disebut teks sebab kita dalam buku ini kita ada bukan sahaja cerpen tapi yang seakan-akan puisi dan seakan-akan ada juga yang bersifat katakan non-fiction dalam itu. Jadi tak boleh nak bagi semuanya cerita ataupun cerpen gitu. Jadi dia di masa yang agak ke depan di Malaysia, dunia yang sudah agak kita katakan kacau bilau begitu kan, jadi banyak benda yang dah tunging terbalik begitu, jadi saya memilih 86 teks tu untuk menggambarkan suasana begitu. Ada banyak media, banyak gaya penceritaan begitu ya. Ya, saya boleh saya sifatkan sebagai ini satu karya yang eksperimental kerana menggabungkan pendekatan puisi, fragment untuk menggambarkan sebuah jalan cerita. Tak pernah ada lagi kan sebelum ini? Saya belum pernah ada kan, dan untuk saya boleh katakan eksperimental sebab bentuknya itu memang akan mengubah cara kita membaca sebuah, sebab kita panggil ni sebuah novel tapi tak kelihatan sebagai sebuah novel. Itulah. Jadi harus mencabar membaca bagaimana nak mentafsirkan apa yang dikatakan sebuah novel. Adakah dia perlu fiksyen saja ke, adakah perlu terpisah ada puisi ke, sebab kerana memang ada puisi, cerpen dan non-fiction dalam satu buku. Terhidang untuk membentuk sebuah jalan cerita ya. Kalau tadi Azriq menyebutkan daripada awal soal falsafahnya adalah kerana menggambarkan kacau bilau masa depan ya. Kalau kita beralih kepada jalan ceritanya, tentang apa? Masa depan, apa polemiknya? Apa temanya yang dibawa? Ya, secara umumnya tidak ada plot sebagai tulang belakang cerita ini. Cuma yang kita akan menggabungkan semua itu hanya dunianya dan temanya begitu tentang manusia yang mencari dirinya, sebab ada satu keluarga dalam buku ini yang memang sedang mencari diri mereka dalam dunia itu. Dan ada seperti bayangan tentang kedatangan penyelamat. Imam Mahdi ada diulang beberapa kali yang bukunya tentang yang kononnya akan menyelamatkan manusia yang sudah dunia sudah kacau bilau begitu ya. Ni dapat idea dari mana nak buat karya kacau bilau ni yang eksperimental macam ni, dapat idea dari mana? Susah nak kata sebab saya selalu idea tu datang dari banyak tempat, selalunya pada buku apa yang saya baca pada waktu itu. Jadi dia memang banyak tempat begitu. Dan memang ada buku luar saya baca yang lebih kurang begini bentuknya begitu. Saya nak menggambarkan pula ataupun nak menyelongkar pengkaryaan ya, proses penulisan tu, kerana saya boleh membayangkan seorang yang membuat novel, dia punya watak yang sudah dibina. Tetapi apabila Azriq berkarya dalam bentuk 86 teks prosa, kemudian petikan-petikan pendek begitu, di mana lantunan karya itu tiba-tiba menjadi puisi, tiba-tiba menjadi teks. Ini belum melukis lagi, sikit lagi ada lukisan pula. Jadi mendadak begitu ataupun sudah terancang, sesekali puisi, sesekali teks, bagaimana? Saya tak pernah rancang penulisan saya. Saya bergantung pada hari itu, apa yang saya tengah fikir masa itu. Sebab antaranya yang ada itu mungkin yang macam ini. Boleh kita bacakan sikit? Macam tajuk yang ini Nebula tajuknya kan. Dia lebih kurang macam puisi. Kenapa kita selalu lupa kepada Tuhan? Tanyaku melihat keluar tingkap kereta. Kerana pintu sudah terbuka, kata ayah, dan kita lupa membukanya. Jadi dia bergantung pada hari itu, imej apa ataupun cerita apa yang terlintas di fikiran saya. Kalau waktu itu dia bentuknya puisi, saya masukkan puisi begitu. Dan saya perlu saya inginkan rasa spontan itu untuk bagikan idea yang kita tekan paling segar itu. Supaya alur ceritanya berjalan dengan lancar. Pembaca kata apa? Pembaca yang suka, dia suka cabaran itulah, bentuk yang baru itu. Yang tak suka tu sebab mereka tak faham dan mereka rasa ni bukan sebuah novel. Jadi mungkin ada kekecewaan situ, di mana unsur novelnya itu yang dibangkitkannya. Tadi apabila Azriq menyatakan bahawa ini merupakan jangkauan masa depan, cerita tentang kekacauan, latarnya masih Malaysia. Wataknya masih Malaysia. Apa pengajarannya kalau orang boleh menangkap jalan cerita daripada plot pertama sampai 86 itu? Apa mesejnya yang cuba digambarkan dalam ini? Susah nak kata kalau ada mesej jelas atau tidak, sebab bila saya menulis itu saya tak fikir apakah mesej mutlak dia. Cuma saya bina dunia itu kan, dan bila mereka masuk dalam dunia itu, apakah emosi yang mereka lalui itu kan. Saya harapkan emosi itu melalui keluarga itulah yang mencari diri mereka itu, bahawa dalam kekacauan itu masih ada
kekeluargaan, kasih sayang Ya. yang menolak cerita Ya. itu walaupun dia bukan ada plot yang utama. Ya, saya hargai Azriq kerana saya yakin Azriq sebagai penulis sepenuh masa yang mapan, bahkan sudah menang anugerah, tampil pula dengan karya eksperimental macam ini. Kalau ada sequelnya, kalau ada eksperimen tambahannya apa? 100, 200 ke lagi banyak. Lagi banyak. Tapi Mungkin, betul, tak. boleh melukis? Ayah saya melukis, saya tak boleh melukis. Nanti karya Azriq dan siapa? Wan berdua nanti. Tu tengok moga-moga sudah jeling saya, sudah mungkin apa karya eksperimentalnya 86. Ini novel yang Ini yang keempat keempat ya. Ini ada novel-novel lain hasil karya lain, Dompet Kulit Buaya dan ini Soneta Ini yang Roda paling baru, Basikal, ini yang mutakhir dan yang menang itu adalah Dublin. Itu ITBM juga ya. Itu ITBM, ya. ITBM. Jadi kita tahu Azriq telah pun banyak berkarya dan ini satu lantunan keberanian beliau memaparkan cantuman itulah, nak sebut apa ya, kita kena cari istilah untuk genre ini. Mungkin collage mungkin. Collage, wow, itu istilah lukisan Collage saya. text, ya. Collage text, dengar tu, kan seronok sembang dengan orang cerdik ni, dapatlah idea-idea bernas yang sebuah karya collage text atau text collage. Itu kita kena debatkan dari segi mana subjek, mana predikatnya. 86 di pasaran terbitan Mocha Ink. Boleh beli di mana ni? Kedai buku online? Di Kena-Kena ada. Kena-Kena ada. Anda suka Azriq, anda akan suka keberanian beliau yang ini. Saya nak nantikan keberanian yang baru. Bagaimana nilai tambah yang dia akan bawa 100 selepas ini mungkin. Tahniah Azriq. Mudah-mudahan terus berkarya dan berani membawa pembaharuan dalam dunia penulisan. Jangan lupa untuk terus kesetiaan anda bersama Resensi Sapan Isnin. Jumpa lagi.